Bayangkan mak kita sakit, adik kita sakit, dahlah sakit. Hidup mereka pula susah dan dhaif. Adakah kita hanya akan pandang dan berdoa sahaja atau kita akan tolong mereka sedaya upaya kita? Ketahuilah, sungguh ramai pesakit menerima rawatan di hospital. Tetapi mereka tidak mampu menampung kos perubatan dan peralatan sokongan untuk meneruskan kehidupan mereka akibat kemiskinan. Ayo kita bantu mereka dengan memberikan sumbangan kepada Yayasan Ikhlas menerusi kempen bantu pesakit sihat supaya dapat membantu pesakit-pesakit ini untuk melawan dengan penyakit dan teruskan hidup. Mereka bukan mahu jadi kaya, tetapi sumbangan yang anda salurkan akan dapat membantu menyediakan keperluan-keperluan seperti kerusi roda, alat bantuan pernafasan, ubat-ubatan serta segala keperluan yang berkaitan dengan penyakit yang mereka alami. Setiap sumbangan anda ini juga akan disalurkan sesegera mungkin melalui Jabatan Kerja Sosial Perubatan di hospital-hospital terpilih. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan bulan Ramadan yang bakal tiba beberapa minggu lagi, bantuan anda amatlah penting untuk membantu mereka menghadapi kesakitan dan kemiskinan yang menghantui mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya amalan yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau hadirkan buat seorang muslim, atau engkau angkat kesusahan yang menimpanya, atau engkau langsaikan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Sesungguhnya segala sumbangan yang anda berikan kepada kempen bantu pesakit sihat akan melapangkan kesusahan, memberikan kegembiraan kepada mereka yang amat-amat memerlukannya. Insya-Allah, hidup anda akan tenang, bahagia, gembira dan segala kesulitan dibantu Allah dan kebaikan datang melimpah ruah. Baik, Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Seperti yang anda dapat saksikan sebentar tadi adalah projek bantu pesakit sihat Yayasan Ikhlas yang berterusan, insya-Allah dengan bantuan anda, sumbangan anda dapat membantu mereka yang memerlukan. Dan bersama dengan kita bagi berbicara berkenaan dengan Yayasan Ikhlas dengan lebih lanjut, kita ucapkan selamat datang kepada penasihat agama Yayasan Ikhlas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baik Ustaz, mungkin secara ringkas ada di luar sana yang mungkin belum kenal dengan projek ataupun projek bantu pesakit Yayasan Ikhlas ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan antara perkongsian ataupun antara apa yang diketengahkan dalam projek ini. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang indah ini, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amalan yang afdal pada hari Jumaat ni kebanyakan selawat ke atas Rasulullah SAW, dan nombor 2 bersedekah. Sedekah ni jalan mudah ke syurga. Jom bantu kami untuk membantu pesakit-pesakit sihat dalam kempen bantu pesakit sihat, dan kemudiannya melalui Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas telah bekerjasama dengan Jabatan Kerja Sosial hospital-hospital terpilih daripada Februari 2019. Dan alhamdulillah dah ramai pesakit-pesakit yang hidup mereka di bawah paras kemiskinan. Mereka ni perlukan alat-alat support. Contohnya, kalau dia kena thalassemia, dia ada alat-alat dia. Kalau dia kena penyakit-penyakit tertentu, mereka perlukan alat-alat dia. Seperti katil, mesin untuk bernafas. Benda-benda ni bukannya benda yang murah. Jadi apabila kita dapat lihat masalah ini, bila mereka keluar daripada ward, balik ke rumah dan mereka meninggal dunia di rumah, ataupun penyakit tu pesakit tersebut dibawa balik ke hospital, dikejarkan ke ICU dan nyawa mereka tak dapat diselamatkan. Jadi dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar cerita kesusahan tentang orang lain, kita ingat mereka diuji. Mak ayah mereka diuji dengan anak-anak yang sakit, anak-anak mereka diuji dengan ibu bapa yang sakit. Tetapi sebenarnya kita juga diuji oleh Allah SWT. Sebab apa peranan kita untuk bantu mereka?
Menyelamatkan nyawa ni satu benda yang tinggi di sisi Islam. Dan dalam masa yang sama membantu saudara kita yang berada dalam keadaan kesusahan, besar pahalanya di sisi Allah. Kita gembirakan dia orang. Jadi di Yayasan Ikhlas, kita kerjasama dengan hospital-hospital pilih untuk membantu mereka yang ada masalah kewangan untuk membeli alat-alat tertentu seperti katil, kursi roda dan alat bantuan pernafasan. Ini yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, itu di antara bantuan-bantuan yang disalurkan yang dibantu kepada pesakit daif dan miskin terutamanya, Ya, Ustaz. betul. Dan sebenarnya bila projek bantu pesakit sihat ni bermula, Ustaz? Februari 2019. 2019. Walaupun dalam keadaan PKP, tapi kami dapat pergi ke rumah mereka, pergi dengan, sebab kami kerjasama dengan hospital terpilih, so dapat pergi dan dapat bantu. Walaupun dalam keadaan PKP, dalam PKPB ke, dan masalah COVID ni lagi banyak kita dapat bantu mereka. Ramai dah yang kita tolong. Dan kalau kita dapat lihat, saya nak cerita sikit lah. Sila, Ustaz. Saya ada 9 orang anak. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 orang anak saya telah meninggal dunia. Pada tahun 2005-2006, Allah uji anak saya sakit dan terlalu lama di hospital. Sehingga saya dimarah oleh majikan saya. Diugut untuk dibuang kerja. Sedangkan anak saya sakit. Saya kena jaga anak saya di hospital. Majikan tak faham. Ataupun majikan pun kadang-kadang dia menekan kita. Inilah waktu nak buang kita kerja. Saya tak faham kawan-kawan ni, masalah suami isteri. Masalah kita kewangan. Tiba-tiba, kalaulah zaman saya dulu ada Yayasan Ikhlas, dapat bantu untuk ringankan beban saya, bayar bil hospital ke, dapat bagi alat-alat tertentu untuk anak saya boleh dirawat di rumah, mungkin saya boleh pergi kerja. Dan akhirnya disebabkan itu, dalam keadaan saya miskin ketika tu, saya dibuang kerja. Sudah jatuh di timpa tangga. Tak lama lepas tu anak saya pula meninggal dunia. Subhanallah. Allahu Akbar. Bayangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, masa tu saya doa pada Allah Ta'ala, apa yang boleh bantu. Dan kemungkinan besar di luar sana ramai ibu dan ayah yang sedang berhadapan dengan anak-anak mereka yang sedang sakit, diugut dengan majikan yang ingin memberhentikan kerja ataupun dibuang kerja apa semua. Mereka sangat memerlukan bantuan daripada kita. Betul. Allahu Akbar. Jom sama-sama kita bantu. Kadang-kadang orang pandang macam saya, macam Ustaz Abid Liu, macam orang-orang hebat-hebat ni yang banyak derma, yang viral ni sekarang ni. Tapi mereka lupa yang hero sebenarnya mereka yang sumbang senyap-senyap ni. Betul. Dia diam je. Hari aku tak banyak, RM10 lah. Tak banyak. Dia bagi senyap dia masuk dekat www.bantupesakit sihat. Senyap je kat Yayasan Ikhlas, dia senyap je dia hantar. Mereka yang menyembunyikan sedekah dia dapat layanan VVIP di mahsyar nanti, di hari kebangkitan. Masya-Allah, dia orang dapat layanan VIP. Senyap je diam. Rupa-rupa, kenapa dia dapat layanan VIP? Dia bersedekah RM10 ikhlas kerana Allah di Yayasan Ikhlas untuk bantu pesakit sihat. Baik. Bagaimana cara dia, Ustaz? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan, ada tak apa jumlah minimum ke mereka perlu? RM30, RM10 pun kita terima. Tuan-tuan boleh masuk ke Yayasan, kalau boleh klik snap gambar ni, dan kemudian tengok nombor akaun di bawah. Maybank Yayasan Ikhlas 562834636235. Tuan-tuan tolong snap gambar ni, lepas ni boleh transfer duit ataupun telefon hotline kami ataupun masuk ke Facebook Yayasan Ikhlas Malaysia, insya-Allah. Itu dia, seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Boleh terus ambil gambar ataupun boleh terus salurkan sumbangan anda ke nombor akaun yang tertera, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penasihat agama Yayasan Ikhlas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anafiah Abdul Malik. Terima kasih sekali lagi, Ustaz, berkongsikan cara untuk bagaimana kita mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat seperti ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Sikit pula. Saya doakan semua yang menyumbang dapat masuk syurga yang hampir dengan Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda, terus bersama dengan Assalamualaikum, dan kita akan kembali selepas ini. Akibat kemiskinan, ramai pesakit tak mampu menampung kos perubatan dan peralatan sokongan selepas keluar dari hospital. Akibatnya, penyakit mereka semakin serius. Ayo, kita bantu mereka menerusi kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas sekarang.